Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النيات لله سبحانه وتعالى. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya yang berterima kasih kepada manusia, maka dia sebenarnya bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dirinya. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana mengadakan majlis kita pada malam ini. Juga terima kasih kepada jamaah semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan. Maka insya-Allah kita sambung kembali dalam membicarakan ilmu tasawuf, yang mana sebahagian daripadanya ada kewajipan ke atas setiap daripada kita untuk mempelajarinya, seperti mana yang warid di dalam hadis, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Maka termasuk dalam ilmu yang diwajibkan ke atas kita adalah ilmu tasawuf. Itu sebahagian, bukan semua apa yang disebut di dalam tasawuf itu satu kewajipan ke atas setiap daripada kita. Okey, baik. Dan di antara ilmu tasawuf yang wajib ke atas kita adalah mengetahui kewajipan-kewajipan hati. Dan kita telah sampai kepada kewajipan hati yang seterusnya, iaitu mencintai Allah serta kalamnya. Maka mencintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini lebih kurang dengan apa yang kita sebutkan pada awal, yakni orang yang mencintai Allah, maknanya orang ini dia melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Dia meninggalkan yang haram dan dia melaksanakan apa yang wajib. Maka orang yang dia mencintai Allah Ta'ala lebih daripada segalanya, maka orang ini dia tidak akan meninggalkan ketaatan Allah yang wajibkan ke atasnya, dan dia tidak meninggalkan apa, dan dia tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Yakni orang yang mempunyai cinta kepada Allah ini, dia tidak akan melakukan sesuatu untuk mencari redha manusia, melainkan dia mendahulukan redha Allah. Yani jika perkara itu haram, dia tinggalkan. Jika perkara itu boleh, maka dia lakukan. Dia tidak akan meninggalkan ketaatan kepada Allah semata-mata untuk mencari redha manusia, walaupun perkara itu bercanggah dengan syarak. Maknanya seorang yang dia ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan menimbang setiap perkara yang dia lakukan itu sama ada bertepatan dengan syarak ataupun tidak. Kalau bertepatan dengan syarak, maka dia akan lakukan. Kalau bercanggah dengan syarak, dia akan tinggalkan. Bukan sebahagian daripada kita demi mencari kesenangan manusia, redha manusia, maka mereka melakukan perkara yang haram. Kita tidak. Kita mendahulukan redha Allah berbanding kesenangan manusia-manusia yang kita sayang, seumpama ibu bapa kita ke, ataupun isteri kita ke, ataupun anak-anak kita. Yang paling utama kita lakukan adalah adakah perkara tersebut bertepatan dengan syarak ataupun tidak. Seumpama apa?
Mungkin ada di kalangan kita yang mana mereka kerana disebabkan ingin mencari kesenangan anak dan isteri, mereka ambil harta daripada sumber yang haram. Kita tak sedemikian. Kita orang yang mencintai Allah daripada segalanya, tak dapat tidak, kita tak akan meninggalkan ketaatan kepada Allah demi mencari redha dan kesenangan anak. Antaranya apa? Seumpama kita mungkin tidak mengambil harta daripada sumber yang haram, tapi betapa ramai di luar sana yang mereka meninggalkan solat semasa kerja. Kerja daripada sumber yang halal, tapi meninggalkan solat. Maka kita tidak mencari kesenangan manusia sekira-kira lupa apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas kita. Maka di antara tanda kita mencintai Allah dengan cinta yang sempurna yang kita sebutkan tadilah, kita akan timbang apa yang kita lakukan itu bertepatan dengan syarak ataupun tidak. Maka ini tanda orang yang mempunyai hati cinta kepada Allah. Setiap kali nak melakukan sesuatu, dia timbang terlebih dahulu, ini bertepatan dengan syarak ataupun tidak. Kemudian dan juga kita menyebutkan tadi mencintai Allah serta kalamnya. Maka wajib ke atas kita ini untuk mencintai Al-Quran, dengan kita beriman kepada Al-Quran dan kita membenarkan semua yang ada dalam Al-Quran. Kalamullah ini terbahagi kepada dua, sifat kalam dan juga lafaz munazzal. Kita namakan kalamullah. Yang ni bila kita belajar sifat 20, kan kita kata kalam Allah. Kalau tentang Al-Quran, kita namakan juga sebagai kalamullah. Maka kalam Allah ini boleh dinisbahkan kepada dua. Sama ada kalam Allah yang merujuk kepada sifat kalam Allah, ataupun kalamullah yang kita faham dengan makna Al-Quran. Tetapi di sini hendaklah dibezakan. Kalam Allah yang mana yang kita belajar dalam sifat 20, itu kalam Allah yang azali. Kalam Allah yang azali dan kalam Allah yang qadim, yang tidak ada permulaan dan yang tidak ada pengakhiran. Maka sifat kalam Allah dan semua sifat Allah itu tak sama dengan makhluk, yang ni bukan baharu. Kalau sifat kalam yang ada kepada kita ni baharu, yang awalnya kita tak boleh bercakap, kemudian boleh bercakap, dan ada permulaan dan ada pengakhiran, dan kita diam daripada berkata-kata. Ini sifat kalam bagi makhluk, jelas. Ada pun sifat kalam bagi Allah, itu tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Kerana sifat kalam Allah tak sama dengan makhluk. Ini asas dalam pengajian ilmu akidah. Dan kalam Allah boleh datang dengan makna lafaz munazzal. Lafaz munazzal ini lafaz yang diturunkan. Jibril AS yang menurunkan kalam Allah dengan makna lafaz yang diturunkan itulah. Ada sebahagian ulama mengatakan Jibril mengambil di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan secara berperingkat. Ini kalam Allah terbahagi kepada dua. Okey, baik. Kemudian bagaimana kita nak menjelaskan lagi supaya manusia jelas apa yang kita sampaikan, bahawasanya kalam Allah itu boleh dinisbahkan kepada lafaz munazzal dan boleh dinisbahkan kepada kalam Allah yang azali, yang tak sama dengan makhluk itu. Kita kata kisah Nabi Musa. Nabi Musa mendapat gelaran kalimullah, tak begitu? Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa mendapat gelaran kalimullah. Maka di sini Nabi Musa mendengar kalam Allah yang mana yang diturunkan ada, ataupun kalam Allah yang azali, dengan makna diangkat hijab. Kita beriman dan kita tak membayangkan perkara ini, kerana jika dibayangkan membawa kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Kerana Nabi bersabda la fikrata firrab, jangan kalian berfikir tentang Tuhan kalian. Tapi kita beriman dengan perkara tersebut,
bahawasanya Allah Ta'ala mempunyai sifat kalam, tapi kalamnya tak sama dengan makhluk. Kerana kalau Mu'tazilah, dia nafikan. Dia kata kalau Allah mempunyai sifat kalam, bersifat dengan sifat kalam, maka sama dengan makhluk. Kita kata tidak. Allah Ta'ala telah berfirman, dia bersifat dengan kalam, tapi kita tak menafikan sifat kalam Allah. Yang kita nafikan adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Mu'tazilah, mereka meyakini Allah tak bersifat dengan kalam. Kalam Allah itu makhluk. Mereka yakin Allah Ta'ala menciptakan kalamnya pada sebatang pokok. Kita tak berkeyakinan sedemikian. Kerana kalau Allah tak bersifat dengan kalam, nescaya Allah bersifat dengan bisu. Dan bisu ini adalah sifat kekurangan. Dan kita dalam masa yang sama tak menyerupakan Allah dengan makhluk. Maknanya kita tengah-tengah, tak nafikan, dan pada masa yang sama tak juga menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan Nabi Musa, baginda mendapat gelaran kalimullah kerana baginda mendengar kalam Allah yang azali dengan cara diangkat hijab. Allah Ta'ala sahaja yang lebih mengetahui. Kita beriman dengan perkara tersebut. Adapun kita ni dapat ke tidak gelaran kalimullah dengan makna yang tadi? Tak dapat. Kerana kita mendengar kalam Allah yang mana? Lafaz yang diturunkan oleh Jibril itu. Adapun Nabi Musa, baginda mendengar yang azali, yang tak sama dengan makhluk. Jelas di sini. Kita masuk sedikit ke dalam ilmu akidah. Maka wajib kita mencintai Allah serta kita mencintai kalamnya. Cumanya kalam Allah ni terbahagi kepada dua lah. Kalau yang kita belajar dalam sifat 20, itu kalam Allah yang azali. Adapun lafaz munazzal, itu lafaz yang diturunkan oleh Jibril. Jibril ambil di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat seperti mana yang kita maklum. Cumanya di sini, kalau masuk dalam perbahasan ilmu akidah lagi, boleh ke tidak menamakan Al-Quran dengan makhluk? Ulama kata secara mutlak tak boleh. Kerana kalau sebut Al-Quran makhluk, ini yang disukai oleh Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah menafikan Allah Ta'ala tak bersifat dengan kalam. Bagi Mu'tazilah, Allah Ta'ala sifat kalamnya itu adalah makhluk. Seperti mana kita sebutkan tadi, dicipta pada sebatang pokok. Maka Mu'tazilah suka kita ataupun orang lain menyebutkan Quran itu adalah makhluk. Ini Mu'tazilah. Dia suka kalau kita sebut Quran dengan makna makhluk. Dan tak boleh juga kalau kita sebut secara mutlak Al-Quran bukan makhluk. Tak boleh juga. Kerana nanti orang beranggapan sifat kalam Allah yang azali seumpama Al-Quran, yakni lafaz yang diturunkan itu. Tidak. Jelas ke tidak? Kerana yang berhuruf, yang bersuara itu adalah makhluk. Maka kita tak kata Allah Subhanahu wa ta'ala membaca Al-Quran. Sebab itu dalam bahasa Arab ni tak disebut Allah Ta'ala itu natiq. Natiq ini yang bertutur kata. Kita tak menyandarkan Allah dengan bertutur kata, tapi kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Kerana bertutur kata ni tidak akan berlaku dengan huruf, dengan suara, dengan bahasa. Maka secara mutlak kita tak boleh kata Quran makhluk dan Quran bukan makhluk. Tapi kita boleh kata Al-Quran yang makhluk itu adalah yang berhuruf, yang bersuara, yang berbahasa. Yang bukan makhluk adalah sifat kalam Allah yang azali itu. Tidak berhuruf, tidak bersuara dan tidak berbahasa. Maka begitulah juga perbahasan kitab-kitab yang lain. Seumpama Taurat dalam bahasa Ibrani, bukan maknanya apabila diturunkan Taurat dalam bahasa Ibrani, Allah Ta'ala sifat kalamnya dalam bahasa Ibrani. Tidak. Maka samalah Allah dengan makhluk kalau sedemikian. Kerana asas akidah Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tapi kita kata macam mana? Kita kata Jibril menurunkan lafaz munazzal. Tapi kita kata tentang lafaz munazzal ini adalah kalam Allah, bukan ciptaan malaikat, bukan tulisan Nabi Muhammad. Cumanya dibezakan. Munazzal
dan kalam Allah yang azali. Kemudian nak bagi penjelasan lebih mudah faham lagi. Kalau kita tulis alif lam lam ha, adakah ini Tuhan yang kita sembah? Tidak. Tapi memberi makna alif lam lam ha ini merujuk kepada Tuhan yang kita sembah. Maka begitu juga lafaz munazzal yang ada pada Al-Quran, ini bukan ciptaan makhluk, bukan tulisan malaikat, bukan tulisan Nabi Muhammad, tapi ini menunjukkan kepada lafaz iaitu kalam Allah yang azali. Tapi bukan dengan makna Allah Ta'ala membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, bukan dengan makna itu. Tapi sebahagian ulama kata Jibril mengambil di Lauh Mahfuz. Maka kerana itu kita tidak menafsirkan makna innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun dengan makna jika Allah berkehendak untuk mencipta sesuatu maka Allah Ta'ala akan berkata dengan kaf dan nun. Tidak, bukan dengan makna itu. Tapi kita terjemah secara makna, bukan secara harfiah, yakni secara makna. Makna yang dikehendaki daripada firman Allah Ta'ala ini, yakni penciptaan itu amat mudah bagi Allah. Itu maknanya. Bukan dengan makna contoh dengupan jantung kita ni Allah Ta'ala yang menciptakannya daripada tidak ada kepada ada. Kemudian daripada ada ni berhenti pula. Maka semua segala sesuatu ini berlaku dengan ciptaan Allah. Kipas bergerak berlaku dengan ciptaan Allah. Bukan maknanya Allah Ta'ala perlu berkata kun baru bergerak kipas. Dan banyak manusia ini contoh. Manusia sekarang ni lebih kurang berapa? 5 bilion lebih. Lebih kurang. Lebih lah kan? Contoh. Maka setiap manusia ni dia ada kelipan matanya, itu berlaku semua dengan ciptaan Allah. Jika Allah Ta'ala perlu berkata kaf dan nun kun kun kun, maka seolah-olah Allah Ta'ala tanpa berhenti perlu berkata kun 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 kun. Tidak, bukan dengan makna itu, tapi dengan makna penciptaan bagi Allah itu amat mudah. Itu makna daripada innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini sedikit tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kita pergi kepada yang seterusnya. Di antara kewajipan hati itu adalah mencintai Rasulnya. Maka wajib ke atas kita ini untuk mencintai Nabi SAW dengan kita mengagungkan baginda SAW. Tapi bagaimana kita nak mengagungkan baginda? Yakni dengan kita menuntut ilmu berkait dengan keimanan kepada baginda SAW, supaya kita dapat mengagungkan Nabi. Kalau kita tak menuntut ilmu akidah yang berkait dengan Nabi ini, maka boleh jadi seseorang itu dia tidak mencintai Rasulullah dengan dia mengagungkan dengan cara yang sepatutnya. Saya bagi contoh. Wajib setiap daripada kita beriman kepada Nabi ini, yang mana mereka terpelihara daripada perbuatan-perbuatan ataupun sifat-sifat yang menunjukkan kerendahan si pelakunya. Ini tak akan berlaku. Seumpama melihat perempuan dengan syahwat ataupun zina mata lah, ini tak akan berlaku kepada mana-mana daripada seorang pun daripada para nabi. Maka di sini ada yang tak mengagungkan baginda SAW. Mereka mengatakan bahawasanya Nabi ada dalam satu keadaan pernah melihat perempuan yang asing, yang bukan halal bagi baginda, dengan pandangan syahwat. Kita tak kata sedemikian. Rasulullah SAW adalah orang yang paling kuat dapat menahan akan syahwatnya. Maka melihat perempuan dengan syahwat bagi yang tak halal pada Nabi, ini tak akan berlaku. Kerana kita mempercayai, meyakini Nabi itu maksum. Melihat perempuan dengan syahwat, ini kita kira sebagai zina mata, zina hati dengan membayangkan. Tapi dosa dia taklah sama dengan zina hakiki.
tapi Nabi tetap menamakan ia dengan zina. Jadi ini di antara perkara-perkara yang akhirnya akan membawa seseorang itu kepada zina yang hakiki. Dimulakan dengan melihat, dengan mendengar, dengan membayangkan, tapi pada Nabi itu tak akan berlaku. Maka ada sebahagian yang mereka ini, bila mereka kata tentang Nabi Muhammad, mereka kata Nabi pun manusia biasa seperti kita. Nabi pun ada syahwat. Kita kata tidak. Pada yang haram, Nabi tak akan lakukan sedemikian. Maka untuk kita mencintai Nabi SAW, yang pertama kali perlu kita belajar adalah tentang keimanan kepada Nabi, supaya tidak mentohmah Nabi dengan perkara yang tidak layak. Begitu juga dengan kisah Nabi Yusuf. Ini pun kena berhati-hati. Kisah Nabi Yusuf, yang mana ada sebahagian penceramah, dia mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf pernah naik ra dengan Zulaikha. Ini tak betul. Istilah orang Kelantan lah. Naik ra ni naik syahwat. Ini tak betul. Seorang Nabi, mereka adalah ikutan sepanjang zaman. Bukan hanya untuk umat mereka sahaja. Nabi Yusuf, boleh tak kita mencontohi baginda, walaupun baginda bukan daripada Nabi kita, yakni umat-umat yang terdahulu? Boleh. Bahkan Nabi itu contoh sepanjang zaman. Sama ada umat yang bagi umat mereka dan juga umat yang akan datang. Maka sekiranya seorang Nabi pun ada ra tu yang disifatkan oleh sebahagian kepada Zulaikha, maka mungkin manusia akan kata, relax lah, saya pun manusia biasa, Nabi pun ada syahwat dengan perempuan yang tak halal, maka apatah lagi saya ni, maafkanlah. Contohnya kan, kita kalau orang tengok anak kita dengan pandangan syahwat, kita rasa kita akan tegur lah, kamu tundukkan pandangan, tak boleh melihat seorang wanita ajnabiyah dengan syahwat. Kita akan tegur sedemikian. Tapi kalau ada betul lah dakwaan yang mengatakan ada seorang Nabi yang bersyahwat, yang ada keinginan pada seorang perempuan, mungkin orang tak akan dengar kata kita. Dia akan balas, alah, saya manusia biasa, Nabi pun ada keinginan. Mungkin manusia akan kata sedemikian. Tapi manusia tak boleh nak kata sedemikian, kerana ini sebenarnya tak berlaku pun kepada seorang Nabi. Bahkan kalau berlaku kepada seorang tokoh agama, contohnya bukan tokoh agama lah, contohnya penceramah macam saya, yang orang-orang biasa ni je, yang berkongsi ilmu, yang tak hebat sangat ilmu, hanya berkongsi. Kalau saya ni didatangi seorang perempuan, kemudian tiba-tiba saya syahwat, jemaah akan kata ke, alah biasalah ustaz muda lagi ada syahwat? Tak. Orang tak akan kata sedemikian. Orang akan kata, kamu adalah contoh, sepatutnya perkara ini kamu jangan buat, nanti orang akan ikut contoh kamu. Orang akan kata, alah ustaz pun syahwat, kita orang biasa ni apatah lagi. Tak. Manusia tak akan kata sedemikian. Manusia tak akan kata, alah biasalah tu. Tidak. Maka apatah lagi bagi diri seorang Nabi. Maka ini kena berhati-hatilah. Siapa pun yang berkata sedemikian tentang seorang Nabi, kita tak akan terima. Kerana wajib kita mencintai para Nabi dengan cara sepatutnya, tidak menghina mereka dan tidak memperlekehkan mereka. Memang ada sebahagian kitab ini yang mereka, yang dalam kitab itu ditulis Nabi Yusuf ada ke atas Zulaikha seumpama seorang suami duduk di atas isteri. Tapi kita kata ini adalah kemungkinan besar bukan daripada penulis. Ini telah dimasuki oleh golongan-golongan yang membenci para nabi. Memang ada sebahagian kalau dia kata, tapi dalam kitab tafsir ada menyebutkan Nabi Yusuf berada di atas Zulaikha seumpama seorang isteri. Maka kita kata itu kemungkinan besar bukan daripada penulis. Tapi ada orang yang cuba memasukkan dalam kitab beliau. Ini cara yang paling selamat, dan kita secara rasionalnya kita tak akan terima jika orang kata tentang Nabi Yusuf sedemikian. Kalau manusia biasa kita tak terima, maka apatah lagi pada diri seorang Nabi. Dan pegang apa yang kita telah belajar. Kita meyakini para Nabi itu mereka
maksum. Mereka tak akan buat dosa-dosa kecil yang menunjukkan kerendahan ataupun kehinaan pada si pelakunya. Okey, baik. Dan juga cara kita mencintai Nabi SAW ini dengan kita membenarkan risalah Rasulullah SAW, mengimani semua yang disampaikan oleh Nabi dan mentaati Nabi dan juga menjauhi larangannya. Yakni cinta yang sempurna jugalah. Cinta yang sempurna bagi orang yang beriman, bagaimana dia cinta sempurna akan Nabi, yakni mentaati Nabi dalam melaksanakan kewajipan, sama ada dari sudut taat, dari sudut ibadah lah, yakni fardu, dan juga wajib taat dalam perkara yang Nabi larang. Yakni Nabi larang kita untuk buat zina, mencuri, maka ini pun wajib untuk kita mentaatinya, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan wajib untuk kita ni mencintai Nabi ni lebih daripada segala-galanya. Sama dengan kita sebutkan tadilah, orang yang ada tanda cinta yang sempurna kepada Allah ni, dia buat yang wajib dan dia tinggal yang larang, yang Allah Ta'ala larang. Maka begitu juga cinta terhadap Nabi ni perlu kita mendahului daripada cinta-cinta kepada makhluk, sama ada kepada ibu bapa kita, ataupun isteri kita, ataupun anak-anak kita. Kalau seorang anak, dia wajib mengutamakan seorang ibu. Contoh kan, 3 kali berbanding ayahnya. Tapi kalau dengan Rasulullah SAW, lebih daripada ibu, lebih daripada ayah. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis ini menggunakan perkataan la yu'minu. La yu'minu ini kita tak terjemah dengan makna tak beriman, dengan erti bukan muslim. Tidak. Tapi hadis ini dengan makna seseorang itu tidak sempurna imannya, melainkan cinta dia kepada Rasulullah SAW itu melebihi cinta dari anak dia, orang tuanya, isterinya dan seluruh manusia yang lain. Itu makna hadis ini. La yu'minu ahadukum adalah maknanya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Sebab itu hadis ini diambil dengan guru kita supaya dia menafsirkan dengan maknanya tadilah. Kalau kita baca seorang tak ada terjemahan, boleh kata tak beriman ni dengan makna bukan muslim ke apa, contoh. Tapi boleh jadi itu bukan makna yang dikehendaki, tapi dengan makna iman yang tak sempurna kalau tak mencintai Nabi, yang diutamakan cinta Nabi itu. Bahkan cinta yang sempurna itu kepada Nabi, iman yang sempurna adalah mengutamakan cinta kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala telah memuliakan para sahabat ini untuk bersama dengan baginda SAW. Maka cinta sahabat kepada Nabi ini, dia berbezalah dengan cinta kita kan. Cinta orang yang duduk bersama dengan Nabi, yang menemani Nabi, yang melihat Nabi dalam pelbagai keadaan. Maka mestilah cinta sahabat itu lebih daripada cinta kita, kerana sahabat inilah yang banyak keadaan menemani Nabi, melihat Nabi SAW dalam pelbagai keadaan. Maka cinta sahabat ini memenuhi hati dan jiwa raga mereka lah. Maka ada seorang perempuan ini daripada sahabiyah ini, yakni seorang perempuan dari kaum Ansar. Dari kaum Ansar ini, beliau pernah mendengar ura-ura, orang panggil kan, khabar-khabar yang tak tentulah bahawasanya Nabi telah gugur di medan perang. Maka apabila kaum muslimin ini, umat Islam, mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Madinah, maka perempuan ini disambut dengan khabar bahawasanya ayah kamu, adik-beradik kamu, mereka telah meninggal. Tapi perempuan ini dia tidak hiraukan,
Yang paling penting dia nak tahu adakah Nabi SAW betul-betul gugur ataupun tidak. Maka perempuan ini bertanya, apa yang menimpa Rasulullah? Maka mereka berkata kepada perempuan ini, itu baginda ada di hadapan kamu. Maka perempuan ini dia kata, sungguh wahai Rasulullah, aku tak peduli apa pun selama yang terjadi kepada engkau, selama mana yang terjadi melainkan engkau selamat. Lebih kurang begitulah. Dia kata dia tak hirau apa-apa pun melainkan engkau yang selamat daripada mara bahaya. Ini cintanya seorang sahabat ini kepada Nabi SAW. Maka kisah ini disebut dalam kitab Sifatus Safwah dan Hilya Awliya dan selain daripada itu. Dan juga wajiblah untuk kita mencintai seluruh Nabi alaihimussalam. Dan di antara kewajipan hati yang lain adalah wajib untuk kita mencintai para sahabat. Secara umum kita mencintai seluruh sahabat. Kerana sahabat ini mereka mempunyai martabat-martabat yang berbeza. Jika yang lebih awal, golongan yang lebih awal memeluk agama Islam, darjat mereka itu lebih tinggi. Seumpama Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Uthman. Maka mereka ini golongan yang terawal ini yang memeluk agama Islam pada permulaan dakwah, mereka ini mempunyai darjat yang lebih tinggi berbanding sahabat-sahabat yang lain. Maka wajib untuk kita mencintai para sahabat. Kita bukan seperti Syiah dan juga bukan seperti golongan Khawarij yang mana mereka ini membenci sahabat-sahabat yang mulia. Bahkan ada sebahagian daripada mereka sampai kepada mengkafirkan dan menghalalkan darah sahabat, seperti mana yang dilakukan oleh golongan Khawarij, yang mereka cuba untuk membunuh Sayyidina Ali dan juga sahabat yang seorang lagi, Amr bin As. Dan yang terbunuh adalah Sayyidina Ali lah, yang mana Sayyidina Ali ini dikatakan pada waktu subuh beliau sedang menuju untuk solat ke masjid. Maka pada waktu itulah Khawarij ini membunuhnya. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, nanti kita sebut balik nama-nama ini. Dalam bab membenci sahabat, ini termasuk dalam maksiat hati. Tapi dalam kewajipan hati, wajib pula kita mencintai para sahabat. Okey, baik. Kalau orang tanya kepada kita, sahabat ini siapa dia? Sahabat ini orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Kalau tak bertemu, tidak dinamakan sahabat. Contohnya siapa? Uwais Al-Qarani, hidup pada zaman Nabi, yakni sezaman, tapi tak sempat bertemu dengan Nabi. Juga An-Najashi, Ashamah An-Najashi, Raja Habsyah, beliau juga tak dinamakan sebagai ta'rifan sahabat. Kerana ta'rifan sahabat ini bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, dan juga mati dalam keadaan beriman. Kalau bertemu Nabi dalam mimpi, tak boleh kata saya sahabat Nabi, semalam saya bermimpi bertemu dengan Nabi. Walaupun warid di dalam satu hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, sesiapa yang melihat saya dalam mimpi, sesungguhnya dia benar-benar melihat saya. Kerana syaitan tak boleh menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak dinamakan sebagai sahabat, kerana sahabat mesti orang yang bertemu dengan Nabi secara secara adat lah, adat kebiasaan, bukan dalam mimpi. Kerana mimpi itu bukan adat, itu tidak termasuk secara adat kebiasaan. Kemudian juga mereka yang andai kata sahabat Nabi ini ada dari kalangan mereka yang juga murtad. Contohnya dalam kisah peperangan Al-Yamamah kan, yakni peperangan menentang mereka yang
mengikuti Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai seorang nabi. Ini berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Dan kita pun pada waktu yang sama ada kisah yang menceritakan juga diperangi mereka yang enggan bayar zakat, kan? Dua kisah ini. Yang tak bayar zakat ini mereka masih lagi muslim, tidak kafir. Ini jangan tukar pula. Yang dikatakan kafir itu adalah yang murtad lah, yang mengikut Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Adapun yang diperangi itu bukan sebab mereka keluar Islam, tidak, tapi diperangi kerana mereka ini ada kekuatan. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak boleh mengambil harta yang sepatutnya mereka bayar sebagai kewajipan mereka ni mengeluarkan zakat, melainkan diperangi mereka ini. Maka disebabkan itu berhajat untuk berperang. Mereka ada kekuatan senjata. Tapi bagi yang mengikuti Musailamah Al-Kadzab, maka ini disebabkan mereka telah murtad, kerana mereka mengakui adanya nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rehat sekejap dengan azan, nanti kita sambung.
Bismillah. Okey, baik. Itu takrifan sahabat. Mesti ada 3 yang kita sebutkan tadilah. Bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mati dalam keadaan beriman. Kalau andai kata berlaku murtad kemudian kembali kepada agama Islam, maka apabila dia kembali kepada agama Islam, maka dia telah mencukupi syarat bertemu dengan Nabi, beriman dan mati dalam keadaan beriman walaupun pernah berlaku murtad. Dan jika ditanya bagaimana seseorang itu, dia ni tak boleh melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan dia buta. Kan ada sahabat itu Abdullah bin Ibnu Maktun kan, Abdullah bin Ummi Maktun ini, maka beliau ini walaupun seorang yang buta, tapi beliau masih lagi dikategorikan sebagai sahabat walaupun beliau seorang yang buta. Kerana kita dah sebut tadi cukup 3 syarat: bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian mati dalam keadaan beriman. Kalau kanak-kanak yang belum balik, kanak-kanak kecil je lagi, contohnya umur 3-4 tahun, dikira sebagai sahabat ataupun tidak? Menurut qaul yang mu'tamad, masih lagi dikira sebagai sahabat, kerana dia hanya kembali kepada 3 yang kita sebutkan tadi. Dan andai kata orang tersebut dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam satu pertemuan sahaja, contohlah kalau tanah Melayu pada zaman dahulu dah wujud, nenek moyang kita dengar khabar bahawasanya ada seorang Nabi yang diutuskan berada di tanah Arab contohnya, maka mereka pun berhijrah menuju untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman, kemudian mereka pulang. Ini pun dikira sebagai sahabat walaupun tak pernah berperang, walaupun tak pernah meriwayatkan hadis, kerana ia kembali kepada 3 yang tadi, maka ia dikira sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut qaul yang muktamad lah, pendapat yang muktamad, mereka dikira sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang wajib ke atas kita, iaitu di antara kewajipan-kewajipan hati, adalah mencintai ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka wajiblah untuk kita beriman, untuk kita mencintai ahli baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan mereka ini dengan kelebihan, dan kerana mereka ini adalah kerabat kepada seafdal-afdal makhluk, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita maksudkan di sini seperti sepupu baginda, bapa saudara baginda, dan juga isteri-isteri baginda, yakni kerabat-kerabat baginda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk kita mencintai mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, isteri Nabi biasanya yang kita belajar ada sebelah, tapi ada yang kata lebih daripada itu. Cumanya pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebut sebelah sajalah, akan menyebut sebelah, tapi dia ada khilaf dari kalangan ulama. Tapi kita hanya menyebutkan sebelah pada pertemuan yang akan datang. Kita akan menyebutkan 2 yang telah meninggal, yang telah wafat sebelum Nabi, dan setelah Nabi wafat, Nabi meninggalkan 9 isteri. Dan 9 isteri Nabi ini pernah Nabi meminta untuk mereka memilih kesenangan dunia ataupun mereka mahu nikmat di hari akhirat. Maka mereka ini memilih untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan menyebutkan pada pertemuan yang akan datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkahwin untuk tujuan memuaskan nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sebab yang paling utama, Nabi ini tidak berpoligami melainkan setelah kewafatan Khadijah. Dan kita tahu setelah kewafatan Khadijah, Nabi berumur 40 tahun kan. Dan pada waktu itu Nabi mendapat wahyu. Maka tujuan Nabi berpoligami untuk menyebarluaskan dakwah setelah Nabi mendapat
yakni kenabian, yakni untuk mendapat menyebarkan wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak berpoligami melainkan pada usia yang sudah hampir senja, 50 tahun lebih. Biasanya orang nak memuaskan nafsu ni, contohlah, dia tak akan kahwin pada usia 50 tahun. Kalau saya pun tak akan kahwin dah, letih dah, contohlah. Nak orang tanya, ni cucu ke anak ni? Tukar cucu dengan anak pula kan. Biasanya lah, biasanya orang berpoligami ni umur muda-muda, kuat lagi 30. Ni bini kejut sikit bang, awak bangunlah saya nak tidur kan, contoh. Dah tak kuat. Maka Nabi berpoligami bukan nak memuaskan nafsu, kerana Nabi boleh dikatakan berpoligami itu pada usia-usia yang dah sudah senja dah. Biasanya orang akan berpoligami pada usia tubuh badan masih kuat. Maka ini kita nak tolak orang kafir yang menuduh Nabi kita dengan hyperseksual dan seupamanya. Maka insya-Allah sampai sini itu kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan menyebutkan lebih kurang 4 ataupun 5 kenapa Nabi, yakni 4 ataupun 5 untuk menolak tuduhan yang mengatakan Nabi berpoligami kerana untuk memuaskan syahwat. Tidak. Kita umat Islam kita kena tahu, kerana inilah yang biasanya yang suka dimainkan oleh orang-orang kafir yang memusuhi agama Islam. Mereka suka menimbulkan keraguan yang mana boleh jadi orang Islam mereka akan sangsi kenapa Nabi SAW berkahwin ramai, sedangkan Nabi berkahwin ramai bukan untuk memuaskan nafsu. Maka ini insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Maka sampai sini kita tahlil 3 kali dan selawat ke atas Nabi SAW 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.